Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kami rasa seronok kerana balik semula ke sarang kita, balik semula ke studio ni selepas hampir 2 minggu lah kita berkampung di Mahkota hari tu. Dan selepas Mahkota, biasalah kita ambil angin sekejap, menenangkan fikiran. Ada yang tercedera di sana sini. Jadi kita bagi masa untuk memulihkan sikit tenaga dan sebagainya. Alhamdulillah kita balik semula ke tempat kita di studio Aras 4, di Aras 14 Menara Dato' On. Dan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ini adalah sesi podcast kita yang sulung bagi satu lagi entiti penting dalam UMNO, iaitu Majlis Ulama UMNO Malaysia. This is the first session yang kita buat untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan selepas ini akan ada lagi kawan-kawan yang akan turut serta, dan kita akan lebih banyak fokus perbincangan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal Islam, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan banyak lagi perkara muamalah dan sebagainya yang akan kita usaha sebaik yang mungkin untuk memberi pencerahan. Dan tetamu kita pada malam ini, ini saya orang-orang yang penuh pengalaman dan juga ilmu. Kita bersama dengan Datuk Nakhayi Ahmad. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Saya syukur. Suka tengok Datuk, dia jumpa saya kan, dia senyum aja. Alhamdulillah. Dan di sebelah Datuk Nakhayi, ini dia Datuk Seri Jamil Khair Barom. Apa khabar tu? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Yang ini dia memang lagi dia senyum sentiasa. Jadi inilah kita, Islam mengajar kita, di sebalik senyuman kita ni ada macam-macam benda yang berlaku, macam-macam benda yang kita fikirkan, ada macam-macam kesusahan. Tetapi kalau kita sentiasa merendahkan diri, tawaduk kepada Allah, setiap ujian itu didatangkan sebagai sebagai kadang-kadang sebagai teguran, kadang-kadang sebagai satu bentuk peringatan dan sebagainya. Kita lalui je lah, kita lalui, dan kita sebenarnya tak ada kuasa dan tak ada daya sangat. Kita kembalikanlah urusan yang berat-berat ni kepada Allah. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Jadi pada malam ini, ini sesi Majlis Ulama UMNO Malaysia. Kepada yang tak familiar lagi, mungkin Datuk Nakhayi boleh beri latar belakang sedikit tentang penubuhan Majlis Ulama UMNO ni. Sila Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya penubuhan Majlis Ulama UMNO ni satu sejarah baru yang diciptakan oleh UMNO. Dan penubuhan ini merupakan satu platform yang akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan agama, dengan Islam, dan ianya akan menjadi akan menyampaikan kepada pihak kepimpinan untuk betul-betul parti akan menggagaskan suatu dasar yang selaras dengan kepahaman Islam yang sebenar. Dan ini adalah penting kerana kepahaman Islam dalam negara kita ini sudah menjadi bercelaru, Dan kerana itu UMNO merasakan bahawa adalah penting untuk kelangsungan perjuangan UMNO itu sendiri perlu kepada kajian, penyelidikan dan sebagainya, dan perbincangan yang melahirkan kepahaman Islam yang sebenar. Kerana kita dapati bahawa dalam perbincangan mengenai Islam sekarang ini, ada yang menjurus menggambarkan Islam itu hanya sebagai ritual ibadah saja. Ada yang beraliran ekstrim, seolah-olah apabila kita perjuangkan Islam itu, kita akan merombak semua sekaligus menjadi negara Islam. Dan ini suatu pemikiran ekstrim. Dan ada pula perbincangan di dalam kalangan asatizah ini, membincangkan perkara-perkara khilafiyah yang memang berselisih pendapat yang kecil jadi besar. Jadi sangat-sangat
perlu bagi UMNO menubuhkan majlis ini dan membincangkan isu-isu Islam tu secara ilmiah, secara tuntas untuk kita melahirkan satu pandangan Islam yang wasatiyah, yang sederhana dan kemudian menepati manhaj Islam itu sendiri. Jadi ini suatu hal yang sangat penting dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana UMNO menubuhkan majlis ini. Dan satu lagi ialah UMNO berada di suatu era baru perjuangannya, dan era baru ini mesti bergerak di atas landasan Islam yang benar, yang betul. Jadi adalah timely ya, sampai masanya penubuhan ini merupakan satu wadah yang menjuruskan perjuangan UMNO kepada landasan yang betul. Baik, saya nak tanya soalan kepada Datuk Jamil Khair. Dan kalau kita tengok Datuk Sri, hari ini kita bukan kata masyarakat ini bercelaru sangat, tetapi kita ni mendapat banyak naratif-naratif yang salah tentang Islam. Jadi kalau dulu UMNO fokusnya kepada politik, ya, tetapi dalam perjalanannya UMNO meletakkan bukan saja perjuangan untuk bangsa, nasionalis itu sebagai utama, tetapi memintasnya meletakkan Islam di hadapan. Dan kita faham rasional itu. Dan dalam keadaan sekarang ini, perjuangan ini semakin menyulitkan kerana di luar sana terdapat banyak pertikaian-pertikaian agama. Sekarang ini dengan isu GISB, GISBH tentang aurat Muhammadiyah. Datuk sendiri bekas Menteri Agama, saya rasa Datuk punya maklumat yang lagi banyak tentang GISBH ini, tapi kita akan kupas GISBH ini dalam satu sesi yang lain. GISB-nya kita tak pernah ada masalah milah Abraham. Satu ajaran sesat daripada Indonesia datang ke sini. Lepas tu pertikaian perbezaan. Sekarang ini ada pula RUU mufti nak dibentangkan, maka timbullah pula apa itu kita perlu beri definisi kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perkara ini sudah menjadi satu perbualan yang meluas. Orang politik pun bercakap, yang bukan politik pun bercakap. Jadi peranan UMNO di sini, apa yang UMNO boleh mainkan, Datuk? Sila. Susah sikit soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Azizan dan juga rakan bersama Maha Guru sebenarnya ni. Bukan takat rakan, Maha Guru dalam bidang yang berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Datuk Nakaini Haji Ahmad yang menganggotai Dewan Ulama UMNO. Tadi telah dihuraikan kenapa perlunya kesegeraan selepas selesai saja PRU yang ke-15 dan sesudah daripada penubuhan kerajaan Madani, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO telah pun mengarahkan dalam keputusan yang dibuat dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk supaya Majlis Ulama UMNO ditujudkan. Sementara dalam masa yang sama kita sudah memiliki Majlis Hal Ehwal Islam UMNO itu sendiri. Namun saya nak menggambarkan bahawa sebagaimana Datuk nak ingin uraikan tadi, betapa seriusnya, betapa bersungguhnya UMNO ingin melihat bahawa Islam itu diperkasakan bukan dalam bentuk retorik atau dalam bentuk bicara yang biasa-biasa, tetapi dalam bentuk kerangka yang mempunyai asas dan dasar-dasar yang telah disusun aturkan, sehingga dipindahkan perlembagaan pengujudan Majlis Ulama UMNO, perlembagaan parti UMNO itu sendiri memasukkan pasal yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan Majlis Ulama. Baik, yang pertama keseriusan.
balik kepada persoalan yang Prof sebutkan kepada saya tadi, bahawa oleh kerana pelbagai perspektif, pandangan, persepsi dan naratif yang dibangunkan, sehingga akhirnya ada kadang-kadang orang terasa macam hilang. Adakah Islam di Malaysia ini tidak menepati dengan kehendak Islam yang dibawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam erti kata realiti Islam dalam konteks negara Malaysia yang kepelbagaian dan juga yang termasuk daripada pelbagai bangsa, agama dan juga anutan ini. Jadi Prof, kita melihat bahawa sebenarnya kembali untuk kita faham ni dalam konteks yang mudah untuk saya bawakan ialah maqasid syariah. Apa dia artinya? Maksud tujuan syariah ini diwujudkan ialah matlamatnya ialah untuk menjaga 5 perkara. 5 perkara yang mesti tak dapat tidak untuk dipertahankan. Dalam konteks maqasid syariah ini, sebab itu kita melihat yang pertamanya ialah hifdzuddin, ataupun menjaga agama, menjaga akidah. Maka sebab itu dalam konteks nak menjaga agama, hifdzuddin, dalam konteks nak menjaga akidah, Masya Allah, kita di Malaysia ini dalam kerangka yang paling tinggi iaitulah perlembagaan negara. Perkara 3, Islam agama persekutuan. Orang membicarakan kenapa tidak dinamakan dengan agama rasmi, kenapa dinamakan dengan agama persekutuan. Islam is the religion of federation, agama untuk persekutuan. Artinya untuk kalau dalam konteks seorang nak masuk Islam, syahadahnya ialah pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun syahadah negara, dia berada pada perkara 3, perlembagaan persekutuan, Islam agama persekutuan. Jadi kalau persekutuan ni, kalau macam kata rasmi ni, dia tak berapa nak kuat kalau dalam bahasa Melayu. Maksudnya rasmi, saya dulu pernah jadi menteri dan ada kereta rasmi yang diberikan kepada seorang menteri. Kereta rasmi ni kereta kerajaan lah. Tapi bila tugas saya ni dengan rasminya kalah pada hari itu, kemudian kerajaan BN tumbang, kereta rasmi dia ambil balik. Tetapi kalau ni persekutuan, maknanya artinya dia takkan hilang. Dia tak sama macam ibarat yang saya bagi tadi. Maka dalam konteks ini nak menjaga hifdzuddin, menjaga akidah, 4 buah negeri, 14 buah. Lu teringat pasal yang 4 buah yang had SG4. No, yang ni 14 buah negeri ni semuanya ada majlis agama Islam negeri masing-masing. Di wilayah ada Majlis Agama Islam Negeri yang di bawahnya kuasa yang di Pertuan Agong, dan 9 buah negeri yang punya raja-raja dan sultan, dan lagi 4 buah negeri, 5 buah negeri wilayah persekutuan Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan juga termasuk Melaka. 5 buah negeri ini di bawah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang Pertuan Agong menurunkan kuasa kepada gubernur negeri masing-masing. Jadi dalam erti kata yang lain, Islam dikawal, dijaga oleh Majlis Agama Islam. Dan sebab itu, kita jangan pelik. Kita ada 14 orang mufti-mufti. Maka sebab tu tadi kita bincangkan RUU mufti dan sebagainya. Tapi waktu lain lah kita bercakap. Tetapi saya nak sebutkan betapa Islam ini dijaga di Malaysia sehingga sampai begitu rupa kuasa agama, jadual 9 perlembagaan negara, jadual 9 perlembagaan negara ni ialah dalam senarai 2, senarai negeri. Sebab tu agama Islam mestilah untuk supaya kalau ada di sana usaha-usaha merubahnya, usaha-usaha untuk menceroboh dan sebagainya, tak dapat tidak dia mesti kena melalui 14 buah negeri, terutamanya 9 buah negeri yang semuanya berada di bawah kuasa raja dan sultan negeri masing-masing. Itu maqasid syariah yang pertama. Yang keduanya ialah maqasid syariah ini membicarakan soal apa yang kita namakan dengan menjaga nyawa. Hifdzun nafs, menjaga nyawa. Islam sangat menjaga hak kehidupan seseorang sehingga nyawa seseorang ni terlalu berharga. Doesn't matter, Prof, sama ada dia seorang Muslim, dia bukan Muslim dan sebagainya. Sebab tu dalam Misaqul Madinah, perlembagaan Madinah, kita melihat bagaimana Rasulullah menjamin nyawa-nyawa orang yang bukan Islam yang berada dalam negara Madinah pada masa tersebut, sehingga tak boleh untuk, bahkan dalam Islam ni bukan nyawa manusia, nyawa binatang pun mempunyai harga dan nilai di sisi Islam. Maka sebab itu maqasid syariah menjamin nyawa seseorang. Sebab itu siapa yang mengambil nyawa orang lain, yang membunuh tanpa hak,
hukumannya dibunuh balas balik walaupun dia yang terbunuh itu dia bukan Islam. Maka keindahan Islam menjaga 5 maqasid. Yang ketiganya ialah hifdzul akal, menjaga akal. Maka sebab itu dalam menjaga akal ini maknanya kita sangat menjaga. Sebab itu dalam menjaga akal, wallahu alam, kita kalau tak erti nak nilai lagi, Masya Allah, daripada peringkat tadika umur 4 tahun dah kelas untuk mereka, 6 tahun 7 tahun diwajibkan masuk darjah 1 sehingga sampai darjah 6, kemudian disambung ke sekolah menengah secara terbuka. Bahkan now sekarang ni diusahakan lebih hebat daripada itu, di bawah Yang Amat Berhormat TPM atas persetujuan PM juga menyatakan bahawa ni dengan sekarang ni dengan TVET-nya, dengan sekarang ni tadikanya, tafiznya, dengan hafazannya, sekolah-sekolah agama yang dibangunkan atas dasar, dulu ni mungkin sekolah agama saja yang ada tafiz, sekarang ni tak. Sekolah budak-budak pelajar-pelajar kita yang cemerlang, yang hebat-hebat, sekolah sains semester ataupun sains tafiz kita ada hari ini di kat universiti. Pelajar-pelajar kita universiti Islam ambil bidang profesor, ambil bidang guaman, ambil bidang kejuruteraan, ambil bidang kedoktoran, bidang-bidang profesional, tetapi mereka mengambil juga dalam masa yang sama menghafal 30 juzuk. Subhanallah. Kita bayangkan kalau seorang doktor pakar buat pembedahan operasi jantung, ambil masa 4 jam, 5 jam. Sepanjang pembedahan itu, yang dibacanya, yang diulangnya, yang dimemoriznya ialah untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran sambil buat kerja. Wah, Prof, sangat hebat. Maka ini kerangka menjaga hifdzul akal. Dan maqasid syariah yang keempatnya ialah menjaga apa yang dikatakan nasab, keturunan. Sebab tu Majlis Agama Islam kan, kita ada peraturan sebelum nak kahwin mesti kursus perkahwinan, mesti pula lepas tu daftar, lepas daftar pula ada juru nikah, sijil dan sebagainya ni pasal nak jaga nasab. Dan di Malaysia orang yang nak kahwin kena daftar walaupun bukan Islam, dia daftarkan di tempat pejabat pendaftaran. Tak sewenang kahwin gitu aja, asal jumpa aja kahwin. Tak. Maka dalam menjaga maqasid syariah yang 5 ini, dan yang kelimanya ialah menjaga hifdzul mal. Hifdzul mal, menjaga harta. Prof, petang ni yang amat berhormat, petang tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX membentangkan belanjawan negara untuk tahun 2025 yang akan datang. Dengan jumlah yang telah pun diperuntukkan dan agihan untuk tujuan ini ialah hal yang berkaitan dengan hifdzul mal, menjaga harta, menjaga ekonomi. Bahasa dulu dia panggil mal lah, harta lah kan. Tapi hari ini dalam menjaga ekonomi negara. Maka sebab itu balik pada tadi, UMNO sejak sekian lama ditubuhkan, UMNO sejak sekian lama diwujudkan, tujuannya ialah menjaga maqasid syariah yang 5 ini, dan tak boleh tidak ditolak ansurkan, tak boleh tidak untuk nak ditinggalkan. Tetapi malang, macam Prof katakan tadi, akhirnya naratif-naratif baru yang mengambil tempat, akhirnya persepsi-persepsi baru yang mengambil tempat. Kita melihat seolah-olah UMNO tak mempedulikan hal ini. Padahal pada saban tahun pembentangan, tak kira lah, saya ingat dah 60 kali lebih dah sejak negara ditadbir oleh UMNO, 60 kali lebih pentadbiran yang berkaitan hifdzul mal ataupun menjaga ekonomi ini telah pun ditetapkan. Bahkan kita sangat mendengar apa yang Nabi katakan, kadal faqru ayyaudu kufran. Hampir-hampir kefakiran itu, kemiskinan itu untuk supaya dia menjadi kufur kepada Allah. Boleh bawa pada tu, sebab maklumlah makan tak ada, minum tak ada, semua tak ada. Kalau dah tak cukup makan, sempatkah nak semayang? Betul. Kalau dah tak cukup makan, sempatkah nak pergi haji? Betul. Kalau dah tak cukup makan, sempatkah untuk kita nak pergi buat ibadat? Duk sibuk nak cari pasal nak makan pun tak, perut kosong. Tapi bila kita duit dah banyak, sebab tu sekarang ni waiting list menunggu untuk pergi haji ada 1 juta lebih, bro. Betul. Artinya kita ada satu sistem pengurusan ekonomi yang baik. Ini terlahir sejak daripada pembinaan UMNO. Namun naratif yang akhir hari ini kita dipandang serong, tak betul dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini memberikan makna kepada kita malam ini. Ini kalau nak tahu detail tuan-tuan dan puan-puan, dan nanti kita akan postkan some statistik dekat dalam Facebook Majlis Ulama ni. Kita dah ada Facebook Pak Din, kita ada kan.
Okey, nanti kita tunjukkan berapa banyak sekolah, berapa banyak institusi, berapa banyak perkara yang telah dibelanjakan. Jadi saya nak tanya kepada Datuk Nakhai. Datuk, kalau kita tengok dengan segala usaha, ini bukan lagi wish list, bukan lagi harapan, bukan lagi angan-angan, tetapi perkara-perkara yang dilakukan oleh UMNO sejak merdeka sampailah sekarang. Tetapi anehnya, apabila disebut tentang Islam, nama UMNO tak tertulis di situ di dalam minda sesetengah ahli masyarakat. Tetapi mereka melihat PAS itulah yang Islam. Yang UMNO ini bukan Islam. UMNO ini di label sekular, UMNO ini di label kafir, UMNO ini di label dajjal. Pelbagai perkara negatif dilemparkan. Itu masuklah dengan ism yang baru. UMNO itu plural, UMNO itu apa lagi, liberal. Jadi segalanya itu dicampak kepada UMNO, sedangkan tangan-tangan UMNO inilah yang mengukuhkan, yang menjalankan ke semua agenda Islam. Minta komen daripada Datuk. Inilah dosa PAS yang paling besar. Ya. Dosa mengelirukan masyarakat Islam kepada satu parti yang membangunkan negara ini, yang membangkitkan, menegakkan agama Allah SWT dan membawa kemajuan kepada orang-orang Islam, membawa kemajuan, membina peradaban sebuah negara berdasarkan kepada kerangka keislaman, tetapi diputarbelikkan, dibohongi, difitnah. Bagi saya ini adalah dosa perjuangan PAS yang paling besar. Sepatutnya mereka sama-sama menyumbang ke arah pembangunan Islam ini, ke arah kita menjaga agama, ke arah kita mempertabatkan orang-orang Islam, negara Islam. Tetapi mereka merobohkan, mereka mengelirukan untuk melemahkan perjuangan UMNO ke arah menegakkan Islam, memertabatkan bangsa dan memajukan negara. Mereka menikam daripada belakang. Saya rasa ini satu dosa yang cukup besar. Ya, lebih-lebih dosa PAS ni ialah kerana dia sendiri tidak ada perancangan untuk membangunkan Islam. Mereka berkata bahawa nanti kami berkuasa, besok kami buat. Setelah Allah SWT memberi kuasa kepada mereka di negeri-negeri, tetapi mereka tidak berapa, tidak ada perancangan. Mereka kata kami nanti menguasai peringkat federal baru kami boleh. Sekarang tak boleh buat. Tetapi perjuangan Islam yang pertama, pembinaan negara Islam yang pertama yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menyatu padukan umat. Ya, menyatu padukan orang Aus dan Khazraj, menyatu padukan antara Muhajirin dan Ansar. Bahkan menyatu padukan berdasarkan kepada kewarganegaraan orang bukan Islam, orang Yahudi dan orang kafir. Itu disatukan untuk menyatukan negara. Tetapi apa yang dilakukan oleh politik PAS? Dia mengharapkan menguasai federal. Tetapi politik Rasulullah menyatu padukan umat ini boleh dilakukan mereka tanpa wang, tanpa modal. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka berkuasai negeri itu, mereka mementingkan golongan mereka sendiri, ya, parti mereka sendiri. Kemudian terus menerus memecah belahkan masyarakat, menuduh UMNO kafir, menuduh UMNO macam-macam yang seperti yang Profesor katakan itu. Jadi ini mereka sebenarnya memperalatkan Islam, mempergunakan Islam untuk kepentingan diri. Sebaliknya mereka meruntuhkan Islam daripada dalam. Ini satu apa yang saya lihat. Cuba, memang inilah yang berlaku sebenarnya. Apa yang mereka buat setelah menguasai 30 tahun memerintah Kelantan? Soal yang paling asas, tapi tidak memerlukan keuangan, tidak memerlukan kuasa seperti federal. Mereka boleh menyatu padukan umat orang-orang negeri Kelantan. Jangan ada kepuakan dan sebagainya. Sama-sama membina, mewujudkan persaudaraan Islam. Mereka tak buat. Mereka terus memecah belahkan
Ini satu perkara yang tu ya. Jadi bagi saya sedangkan apa yang tak dilakukan oleh UMNO secara tawaduknya tidak mendabik dada bahawa inilah Islam. Saya pernah menyatakan kepada ahli majlis tertinggi dalam satu mesyuarat yang mereka panggil saya bersama dengan Datuk Zainal. Dia kata, apa Dr. Mahathir bertanya pada waktu itu, apa sebab orang-orang Melayu seolah-olah sedang menarik sokongan kepada UMNO? Ya, saya memberikan pandangan saya pada waktu itu ialah bahawa UMNO banyak melaksanakan agenda-agenda Islam tetapi tidak bagi nama Islam. Tidak berjenama dengan jenama Islam. Itu mungkin kesilapan. Itu kesilapan. Ya, sedangkan PAS semuanya Islam, yang salah pun Islam, perbohongan dia pun Islam, dia maki orang pun Islam. UMNO yang membuat kebaikan pembangunan untuk Islam tidak bagi jenama Islam. Ini salah satu apa yang saya sebut pada waktu itu. Ya, jadi sebab itu kita harus meneruskan agenda Islam ini, tetapi tanpa kita mendabik dada. Kerana Allah tak suka kita takabur, kita sombong. Sebab itu UMNO bertawaduk dan teruskan bertawaduk ini, tapi kita tetap berjuang di atas landasan yang betul, iaitu menegakkan siapa yang sebenarnya di Malaysia ni yang betul-betul membina, memajukan Islam. Mereka siapa? Agenda siapa? Siapa yang fikirkan? Siapa yang merancang? Desakan daripada UMNO daripada awal dahulu, ya, umpamanya tentang ekonomi orang-orang Melayu, ekonomi orang Islam, pendidikan dan sebagainya, semuanya daripada desakan-desakan UMNO. Hasil-hasil daripada persidangan-persidangan yang dianjurkan oleh UMNO. Ya, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, penubuhan Universiti Kebangsaan, penubuhan Perkim, penubuhan Yadim dan macam-macam institusi banyak. Semuanya adalah kerangka perjuangan UMNO menegakkan agama dan juga memertabatkan masuk tabung haji. Masuk tabung haji daripada awal lagi. Jadi saya tengok apa jasa PAS. Bagi saya perjuangan PAS adalah perjuangan yang gagal. Sebab dalam masa 60 tahun kewujudannya, dia tidak berjaya memerintah dengan sempurna, tidak memberi sumbangan apa-apa kepada perjuangan Islam. Mereka memberi hanya sumbangan kepada parti mereka sendiri, tapi bukan kepada negara, bukan kepada umat dan bukan kepada Islam itu sendiri. Mereka hanya berusaha memajukan, berusaha memberi khidmat kepada mereka sendiri. Saya heran seorang pemimpin PAS menyatakan, kita berjaya memerintah Kelantan 30 tahun. Apa jayanya? Hanya mereka berjaya memegang jawatan-jawatan esko dan sebagainya, dapat allowance, dapat itu, tapi apa sumbangan mereka? Apa agenda mereka untuk memajukan Islam? Apa program mereka untuk menghapuskan kemiskinan? Apa itu mereka untuk membangunkan negara, memakmurkan negara, memberi kesejahteraan kepada rakyat? Sedangkan sumber-sumber kekayaan negara itu digunakan sewenang-wenangnya, sehingga menimbulkan masalah environment di Kelantan. Dan jadi bagi saya tidak ada perjuangan Islam yang sebenar di Malaysia ini, melainkan perjuangan orang Melayu keseluruhannya yang didukung oleh UMNO, dan kemudian kerana toman, kerana fitnah dan sebagainya, kerana gelaran-gelaran yang diberikan itu, sehingga menarik kepercayaan, dan yang rugi ialah orang Melayu sendiri yang rugi. Terima kasih. Dan saya tertarik dengan kertas kerja yang dibentangkan oleh Datuk petang tadi, pagi tadi, dalam muzakarah bersama dengan ilmuwan-ilmuwan yang turut hadir. Dan saya nampak ada satu perkara besar yang perlu kita bagi tahu kepada rakyat. 80 tahun Empire Melaka itu gemilang. 80 tahun. Kemudian selepas kita dijatuhkan
Empayar Melaka itu 400 tahun lebih kita hidup di bawah penjajahan. Lepas Portugis, Belanda, lepas tu Inggeris, 400 lebih tahun kita dihina, dikeji, dijadikan sebagai hamba, di brainwash sebagai orang yang tak reti buat apa selain daripada orang putih ni, kita ni bukan siapa-siapa. Tetapi kita baru merdeka 67 tahun. Ini saya nak tanya kepada Datuk Jamil. Kita dah merdeka 67 tahun kita merdeka. Dalam usia kemerdekaan 67 tahun berbanding dengan 400 tahun lebih kita di bawah penjajahan, itu adalah satu usia yang sangat singkat. Tetapi banyak yang telah dilakukan oleh UMNO seperti mana yang Datuk Nakhai sebut. Tetapi ramai yang tidak melihat itu Islam. Yang mereka nampak retorik naik atas pentas ceramah, di situ ada Tin Milo, mereka melaung-laungkan tentang retorik, itu adalah Islam. What went wrong with our society? Baik, satu soalan yang pada saya sangat-sangat mencabar untuk kita bincangkan. Saya tadi Prof katakan bahawa kalau kita mengambil sejarah Malaysia, dan ianya kita mulakan dengan pembukaan Melaka 1403, sehinggalah akhirnya Melaka, kerajaan Melayu dan kerajaan Islam Melaka, sebenarnya kerajaan itu berkembang cukup hebat. Sehingga pada waktu itu sudah ada satu empayar Islam Melaka. Dan empayar Islam Melaka itu bukan sekadar di Melaka. Dia merangkumi sehingga sampai ke Indonesia, dekat dengan Riau, sehingga ada pantun Melayu kan. Sehingga sampai ke Palembang, Sumatera. Sehingga ada pantun Melayu mengatakan, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa akan kudirikan. Kalau sungguh bagai dikata, jiwa dan raga aku berikan. Pantun ini ialah kadang-kadang menjadi pantun anak-anak muda, asmara dan sebagainya. Tetapi kalau pantun sufinya ialah nak menggambarkan kalau roboh kota Melaka, sebab kota Melaka adalah empayar Islam yang terkandung di dalamnya rantau-rantau sehingga sampai ke Indonesia, Palembang dan sebagainya. Maka sebab itu kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa dibawa untuk didirikan. Kalau sungguh bagai dikata, jiwa dan raga untuk diberikan kepada Islam tersebut. Empire Islam Melaka diberikan nyawa dan juga jiwa untuk membangunkan kembali Islam tersebut. Tapi 15-11 runtuh, dan kemudian datanglah silih berganti daripada Portugis, Inggerisnya datang, pelbagai Jepun datang, bintang 3, sehingga sampai 446 tahun barulah kita mencapai kembali kemerdekaan 1957. Melihat kepada ini, selepas kekalahan, keruntuhan itu, negara pada waktu tersebut diambil alih oleh sebuah parti dengan dokongan beberapa parti yang lain turut bersama, tetapi yang menjadi tunjang. Kalau kita sebut tunjang ni, artinya kalau badan kita ni backbone lah, atau tulang belakangnya. Artinya tulang belakang saja tak cukup, perlu ada kaki, keda, ada tangan dan sebagainya. Tetapi tulang belakang penting, kalau tidak lumpuh. Maka kekuatan tunjang itu berada pada UMNO. Dan kita mencorakkan warnakan negara kita daripada sebuah negara yang dulunya berasaskan kepada ialah takat orang susah, miskin dan sebagainya, dan waktu itu bergantung kepada padi sikit, bergantung sikit kepada pertanian getah, sawit dan sebagainya. Tapi kita menganjak akhirnya sehingga sampai kita menuju kepada negara perindustrian, negara maju yang kita cuba nak capai dalam masa yang ada. Dan kita melihat bahawa daripada sejarah itulah kita melihat bahawa macam Prof katakan tadi, dah kita bangunkan, mungkin macam Datuk sebut tadilah, dalam jawapan kepada Tun pada waktu itu dalam majlis tertinggi itu, kata UMNO ni kenapa setelah berjuang begitu lama, membantu mendolong, menjadi pentunjang, menjadi tulang belakang, tapi semacam UMNO nak ditolak dari sehari ke sehari, dari pelihara ke pelihara, sehingga terpaksa dipikirkan bagaimana nak mengatasinya itu. Maka sebab itu kita melihat bahawa yang Datuk jawab itu pun saya fikir mungkin barangkali juga, sebab ada perkara yang tak dijenamakan dengan nama Islam. Produk yang kita lahirkan kita tak jenamakan dengan jama Islam. Mungkin ada kebenaran, bukan mungkin, kita melihat ada kebenaran dia, tapi oleh kerana tak dijenamakan. Padahal kalau kita tengok sistem pendidikan yang kita ada, sistem pendidikan yang memberikan dokongan yang begitu kuat sehingga melahirkan anak-anak kita yang
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi orang tak pandang itu, sehingga seakan-akan orang melihat bahawa ni sistem pendidikan ni semua nak kena menjadi hafal Quran. Semua orang nak kena dia hanya mengaji agama semata-mata. Tapi kita lahirkan kepelbagaian pendidikan dan sebagainya, maka untuk tujuan membentuk yang ni kita, dan macam contohlah tadi itu ya, saya sebab berkesempatan di bawah zaman Datuk Najib dulu, kita bawa paper ke kabinet, kita menubuhkan TB Al-Hijrah. TB Hijrah. Hari ini saya sangat orang kata apa, nostalgia kalau saya ingatkan TB Hijrah tu, sebab kita yang menubuhkan TB tersebut sebagai, saya sebut, kalau kadang-kadang kita duk cakap, oh ni pasal apa kena gam tak boleh masuk TV, pasal apa orang ni tak boleh masuk TV, nak bercakap agama masa sangat terhad, waktu hanya hari Khamis malam Jumaat saja ada forum perdana, orang menempelak. Saya kata gini, dalam perlumbaan untuk mencari views, nak mencari viewer dan sebagainya, maka kita kena melahirkan konten yang banyak. Maka sebab itu saya kata, kalau nak menumpang orang punya station, maka mungkin kurang peluang untuk kita nak bersaing. Maka sebab itu saya bawa paper dalam kabinet sehingga diluluskan penubuhan TV Al-Hijrah. Mungkin silap Datuk masa tu, Datuk tak sebut TV Islam. TV Islam. Kalau letak TV Islam tu kemungkinan. Islam Datuk. Islam Datuk. Kita, maka sebab itu jenamanya berbeza. Sama juga bidang kedoktoran. Kalau tadi bidang kedoktoran, pakar-pakar kita, Prof, ramai kita termasuk bekas Perdana Menteri kita yang operate kita di IJN ni. Tak pergi operate luar negara. Betul. Kita operate kita jantung dekat IJN. Artinya, maknanya bidang kedoktoran dan bidang kejururawatan, bidang kesihatan di Malaysia, satu bidang yang sangat hebat. Rakyat Malaysia kita mendapat dokongan kesihatan yang cukup baik di merata tempat, di merata hospital, klinik dan sebagainya. Maka sebab itu kita nak melihat, kalau sepatutnya kita nak buh nama apa Ustaz? Ni tu ya. Klinik, hospital Islam. Kan? Pusat jantung Islam. Hotel Islam. Semua macam itulah. Kan? Tapi kita tengok Yang Amat Berhormat TPM telah mengangkat martabat lagi tentang halal. Institusi halal diperkukuh dan perkasakan, kerana bidang ini merangkumi bukan takat trilion pusingan keuangan di atas dasar perniagaan yang diasaskan kepada melalui halal tersebut. Maka sebab itu halal pun barangkali kita nak kena tukar nama halal Islam gitu kan. Tapi Islam halal tu Islam dia nama bagi Islam nampak halalan thayyiban. Halalan thayyiban. ini masalahnya. Jadi sebab itu Prof, saya katakan bahawa ialah kita gurau-gurau juga, tetapi sebenarnya kita kena balik, kena perkemaskan. Sebenarnya kita tak lari jauh daripada ni, sebab kalau kita hanya sekadar tadi nak menggelarkan orang dengan pelbagai gelaran, bahkan sangat malang apabila kita terasa dinai lalu diqunut nazilahkan. Jangan main-main lah. Ini kerja besar. Qunut nazilah ni ialah Nabi pun tak pernah hajar, Islam pun tak pernah hajar kepada kita, melainkan kepada mereka yang kufar dan sebagainya. Tetapi sesama kita dilontarkan dengan doa-doa yang seperti ini, yang sehingga sampai pertembungan yang begitu tajam, mendajalkan kita UMNO dan sebagainya. Maka bagaimana daripada pandangan sahabat-sahabat kita orang yang bukan Islam dan sebagainya, model apa yang sedang kita nak bawa dan model bagaimana. Maka sebab itu balik kepada perjuangan UMNO ni, kita harapkan supaya tunjang ini terus diperkemaskan, diperkukuhkan. Kita kena bina balik kebersamaan, kita bersatu balik. Mari kita bersama untuk nak membina negara kita Malaysia yang kita cintai. Baik, terima kasih Tok. Saya tanya pada Datuk Nakhayi, dari segi pandangan saya dan kita buat sedikit tinjauan. Walaupun 90% yang telah dilakukan itu dilakukan atas preteks kepentingan Islam, pendidikannya, dari segi pekerjaan, dari segi ekonomi, kesihatan, muamalah, banyak benda, semuanya itu atas preteks kepentingan menjaga maqasid tadi. 5 perkara. Itu semua dilakukan di sekitar kepentingan 5 maqasid tadi. Tetapi rakyat masih lagi dengan mudah dipesongkan bahawa yang ini bukan Islam, ini tanggungjawab kerajaan. Ini tanggungjawab kerajaan. Ini bukan Islam. Yang Islam ni ialah ni
yang pergi ke surau, apa yang berlaku di surau, apa yang berlaku di atas pentas ceramah. Kerana kerajaan jarang bercakap soal jihad, tapi mereka menggunakan jihad untuk mengapi-apikan bahawa okey, dia dalam Islam kelebihannya ialah jihad. Jadi kita dengar jihad itu di mana-mana. Jadi kalau kita take part atau kita masuk dalam parti itu, itulah jihad dan balasannya ialah syurga. Saya tertarik dalam kertas ini juga, kertas muzakarah ni. Siapa kalau nak dapatkan kertas muzakarah ni, boleh je Datuk, boleh ambil, nanti jumpa dengan YB Amran kita, nanti minta satu kopi 34 pages. Saya dah baca semalam, saya terus tak nak bercakap dengan orang kerana banyak bermain dalam fikiran saya betapa UMNO banyak perkara, banyak branding yang UMNO tak claim. Jadi tu, saya rasa dalam masyarakat ni ada satu golongan yang dipanggil para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan, nak mencari Tuhan. Mungkin kita, bukan mungkin, kita semua melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah, tapi sampai satu titik kita ingin kembali bertaubat dan kita mencari siapa yang boleh bawa kita, yang boleh menuntun kita ke negeri abadi, dan insya-Allah kita nak pengakhiran yang baik. Dan itu yang kita rasa tak dimainkan oleh kerana kita lama jadi kerajaan. Jadi itu tidak dapat label Islam di situ. Tetapi siapa yang menjanjikan syurga. Saya tertarik dengan ayat ilusi tadi yang Datuk sebut tadi tentang ilusi sebuah parti yang menjanjikan itu ini. Mungkin Datuk boleh komen bab itu. Ya. Sebenarnya pembangunan negara kita ni, ya, UMNO telah mewujudkan satu kerangka kenegaraan, di mana kita dapati dalam kerangka kenegaraan tu berpaksikan kepada 3 paksi yang penting. Satu, sektor awam. Yang kedua, sektor swasta. Dan yang ketiga, sektor agama. Ya. Jadi kerangka sini sudah bagi saya suatu kerangka yang cukup mantap di dalam suasana dan environment dunia sekarang ini. Ya, kerangka yang membuka ruang yang luas untuk kita secara beransur, secara yang teratur untuk membina kembali tamadun Islam, dan insya-Allah Malaysia menjadi pusatnya. Dan kerangka ini begitu kukuh. Saya yakin siapa juga selain daripada UMNO yang memerintah negara ini akan mengikut kerangka itu dan tidak boleh lari daripada kerangka itu. Kalau mereka nak ubah pun mengambil masa yang perlu kepada suatu kemenangan yang cukup besar, yang 100%. Ya, bahkan kalau mereka menang pun dalam pilihan raya 100%, ada lagi benteng Majlis Raja-Gajah Melayu kena luluskan perkara itu. Jadi apa lagi yang mereka nak dalam usaha untuk membangunkan negara Islam? Apa lagi? Sebab itulah saya katakan bahawa selain daripada itu, kalau di dalam negara kita ini, selain daripada kerangka yang telah dibentuk oleh UMNO ini, maka yang lain itu ilusi, angan-angan, seolah-olah mereka nak menegakkan negara Islam, nak merombak seluruh sistem yang ada sekarang ini, nak wujudkan suatu kerangka yang mereka sendiri pun tidak tahu apa kerangkanya, apa bentuknya. Sebab itu ilusi. Mereka akan ikut framework kerangka yang ditegakkan oleh UMNO. Sebab itu saya kata apa yang mereka sebenarnya perjuangkan ini, ya, secara rasional, secara kita berfikir, apa yang mereka mahu? Mereka mau menggantikan dengan yang lebih baik ataupun mereka mau meruntuhkan? Bagi saya bahawa mereka tidak mungkin akan dapat menggantikan apa yang ada ini lebih baik daripada kerangka yang ada ini, melainkan apabila mereka mau merombak semuanya itu, mereka akan meruntuhkan, bukan membangunkan. Jadi sebab itu saya katakan bahawa perjuangan mereka ilusi. Ya, apa kerangka kenegaraan mereka? Oh, mereka kata
kami sampai mereka begitu, saya rasa begitu, apa nak kata ya, apabila PMX mengukakan Malaysia Madani, mereka berkata bahawa Malaysia Madani yang sebenar adalah Madinah Rasulullah, dan kerangka Malaysia Madani ini karut. Padahal mereka belum baca pun, mereka belum memahami pun, sudah jadi karut dah. Jadi ini semuanya itu ilusi, mimpi, ya, mimpi ngeri bagi mereka. Tapi realitinya mereka tidak fikir, tidak ada perancangan, tidak ada blueprint apa yang mereka hendak laksanakan, framework apa yang mereka, adakah mereka nak rombak yang ada, ataupun tidak ada pilihan bagi mereka meneruskan kerangka yang ada di sini. Kalau mereka mau betul-betul membina negara Islam di dalam sini. Kalau tidak, perjuangan mereka ilusi. Sekarang mereka dalam keadaan ilusi. Pas dalam keadaan ilusi. Tidak ada perancangan, tidak ada tindakan, tidak ada kerangka untuk mereka membina, melainkan mereka meneruskan apa yang telah ditegakkan oleh UMNO sekarang. Dan kalau kita tengok setiap kali tiba pilihan raya, mereka membuat kempen mengumpul berapa ramai yang boleh masuk ke syurga, berapa ramai yang boleh masuk ke neraka, kerana yang masuk neraka tu sebab kamu tak pilih kami. Itulah ilusi paling besar. Ilusi yang paling mereka sendiri dalam mereka sendiri yang menentukan syurga dan neraka. Mereka sendiri mengambil peranan Ridwan dan Malik. Malaikat itu tu kalau kita tengok ada rakaman VTT apa ni yang kita tengok dimainkan. Apa buktinya kamu menyokong perjuangan Islam? Kalau nak menyokong perjuangan Islam, contohnya mestilah ada tu nombor keahlian parti tu. Kalau dah ada nombor keahlian parti, itulah buktinya, itulah jalan masuk ke syurga tu. Nak minta komentar tentang bab itu. Dan akhirnya saya nak minta Tok untuk buat wrap up kepada perbincangan kita, yang tajuknya kita ini ialah jasa Melayu yang hilang. Kerana apa yang dibuat, walaupun kita tidak melabelkan itu dalam brand ini Islam, itu Islam, sekolah Islam, perubatan Islam dan segala-galanya Islam, kita tak melakukan itu, tetapi kita sudah melaksanakan tuntutan-tuntutan, syiar, kehendak, tetapi itu tetap tak dipandang, dan akhirnya orang melihat kita satu kelompok parti yang sudah tak keruan, hilang prinsip perjuangan. Kita tidak ada sumbangan kepada Islam, kita tidak melindung Islam, dan banyak pelbagai tuduhan yang akhirnya ramai orang yang tak nak fikir panjang jadi percaya je lah kerana orang tu cakap sebab dia kata dia Islam. Prof, saya nak mulakan begini ya dalam menjawab soalan tadi ni. Yang pertama sekali ialah saya nak menjawab tentang apabila orang mengatakan soal penolakan terhadap Barisan Nasional UMNO, Parti Melayu yang begitu lama mendokong sebagai tunjang, saya katakan tadi, dia bukan hanya sekadar penolakan kerana label-label yang telah kita sebutkan, tidak kita labelkan dengan Islam semata-mata, tetapi dia diberikan satu naratif, diberikan bahasa mudah saya nak sebutkan ialah tomah-tomah dan fitnah-fitnah yang terlampau hebat, menggunung sehingga menyebabkan orang hilang rasional, orang hilang keyakinan, orang hilang kepercayaan dan sebagainya. Maka sebab itu akhirnya orang tolak. Orang bawakan dengan kita dengan pelbagai dituduhan-tuduhan. Bahkan sampai hari ini tak selesai lagi soal 1MDB dan sebagainya. Walaupun mahkamah bukan dekat mahkamah Malaysia, mahkamah dunia juga membicarakan kaitan kes yang sama, isu yang sama, tetapi orang yang dikaitkan itu di Malaysia tidak terkait di luar negara. Bosku sebagai contoh. Maka sebab itu kita melihat tomah-tomah yang besar dan hebat yang seperti ini, dan apatah lagi janji yang melangit pada waktu itu diberikan, sehingga orang hilang rasional. Orang hilang kepada tentukan kalau nak supaya harga tol dihapuskan, kalau nak supaya pendidikan percuma diberikan, kalau nak supaya PTPTN sebagainya,
banyak Prof, kalau kita nak sembangkan di sini, maka akhirnya berlaku gelombang penolakan. Tapi kalau saya nak sebutkan bahawa kalau hari itu mungkin PAS boleh menyatakan bahawa mereka kalau sekiranya diberikan peluang, ini yang akan dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah takdirkan. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' itu Allah berikan ujian. Selepas kerajaan 22 bulan tumbang, bukan 22 tahun, 22 bulan tumbang di depan mata, naik kerajaan baru PN. Dan kerajaan baru PN pun tak berapa lama, naik sekejap. Ujung Februari pengumuman dibuat pelubuhan kerajaan baru PN, dan kemudian naik TSR Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dan pada waktu itu diumumkan, serentak diumumkan ialah PKP. PKP kita terkena tekanan tahanan rumah. Kegelisahan itu diumumkan pula dengan pemberian bantuan COVID dengan keuangan yang begitu besar jumlah, dan kemudian dicutikan. Awal peringkat, ramai orang seronok cuti sekolah, cikgu tak payah pergi sekolah, pelajar tak payah pergi sekolah, musim persekolahan tak payah pergi, yang nak pergi pejabat pun tak payah pergi pejabat, seronok, dan dapat duit pula, enjoy. Maka sehingga kita menggelarkan yang memberikan duit itu dengan abah kau. Sebab yang boleh bagi duit selalu tiap-tiap hari pergi abah sekolah, abah. Maka abah kau. Tetapi tak boleh bertahan lama. 17, 18 bulan akhirnya mereka mencemuh balik dengan nama yang mereka berikan, dicemuhkan, ganti pula dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tapi saya nak sebutkan Perdana Menteri yang pada waktu itu yang ke-9 telah pun mengumumkan banyak pengumuman, PKP ditamatkan, dan yang sangat menarik saya nak sebutkan malam ini ialah pelantikan Menteri Agama daripada PAS, Timbalan Menteri Agama daripada PAS, Menteri Undang-Undang pada waktu ketika itu adalah daripada PAS. So mungkin barangkali Datuk Nakai Prof, ini sebagai ujian. Lima taqulu nama la taf'alun. Maka kalau hari itu kamu berkata, kamu bercakap, kamu membicarakan ini yang nak buat, itu nak buat, maka waktu itulah dengan kuasa yang ada di tangan, dengan jawatan yang ada di tangan yang telah diberikan, dan you are at the right place, at the right job untuk melaksanakan apa yang telah pun digagaskan, apa yang telah pun diceritakan, apa yang telah dinaratifkan. Tapi bukan, it's not, bukan soal 5 hari. Ini soal mengambil tempoh yang berbulan, bertahun. Maka dalam tempoh yang begitu panjang, adakah mudah? Sebab itu hari ini rakyat sudah dihidangkan dengan mereka-mereka yang menjanjikan itu, ini dan sebagainya, yang menjanjikan kemampuan untuk buat itu, ini dan sebagainya. Hari ini mereka dah melihat satu persatu, melihat satu-satu parti ini bagaimana, parti ini bagaimana, outcome-nya bagaimana, output-nya bagaimana, hasil keberhasilan mereka bagaimana. Maka kita melihat keadaan-keadaan yang telah sebelum sedia ada. Nah, sekarang ni kembali kepada tangan rakyat. Ini bukan lagi soal membicarakan ilusi, bukan bercakap soal retorik. Kita nak bercakap soal siapa yang boleh mengotarkan janji yang dicakapkan. Siapa yang boleh memberikan apa yang telah mereka ucapkan. Maka kalau tidak hanya sekadar kita termasuk dalam golongan yang saya katakan tadi, Al-Quran menggambarkan lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah benci kepada orang hanya bercakap tetapi tak boleh berbuat dengan apa yang telah mereka ungkapkan. Terima kasih, Prof. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini sesi sulung kita bersama dengan Majlis Ulama UMNO. Kita cuba bawa pencerahan seberapa mudah yang boleh supaya kita semua boleh faham. Kerana agama ini bukan setakat kita dengar ustaz-ustaz ceramah di YouTube, kemudian kita fahamkan dan kemudian kita nak syarah, kita rasa kita dah mahir dah bab tu. Ilmu Allah ni luas. Jadi perlu kita pelajari. Setakat hari ini, apa perkara-perkara baru yang tak ada dulu semasa UMNO mengasaskan kajian ini yang telah dilakukan. Semuanya dia berlaku di atas preteks dan kerangka yang telah, asas yang telah kita bina. Dari segi peradabannya, selepas merdeka, peradabannya itu telah diasaskan oleh UMNO. Jadi terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir dan menilai semula. Apakah dakwaan dan kejian dan cacian, tuduhan kepada UMNO itu wajar, berasas, benar atau tidak, terpulang kepada penilaian masing-masing. Kerana kita mempunyai fakta dan bukti yang tidak boleh dinafikan. Jadi kita ucap terima kasih
kepada Datuk Nakai. Kita harap ini akan ada lagi banyak sesi bersama dengan Ustaz Nakai, banyak pengalaman kita nak gali ni. Kemudian terima kasih kepada Datuk Seri Jamil Khair Baharom. Ini pun orang yang banyak ilmu, dan kita harap banyak lagi sesi kita bersama supaya banyak pencerahan yang kita boleh berikan. Dan yang paling penting sekali ialah supaya kita tidak tersalah menilai dan tersalah menghukum, kerana apabila kesilapan itu dibuat dan kemudian kita menyesal kenapalah hidup kita hari ini macam ni, itu ini. Dan apa pun, kita mengharapkan selepas pembentangan Yang Berhormat PMX mengenai bajet 2025 sebentar tadi dapat memberi kelegaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita akan bahaskan dengan lebih detail lagi perinciannya. InsyaAllah nanti kita akan bawa daripada perspektif Islam, dari sudut apa perkara yang akan dibelanjakan dalam bajet 2025 nanti, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, selamat berhujung minggu.